من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertama dan selamanya setinggi syukur sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan nikmat, rahmat, peluang dan kesempatan yang masih dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita sehingga detik waktu pada malam ni. Allah masih beri kesempatan untuk kita bawa diri dan juga hati kita untuk sama-sama datang ke rumah Allah, sama-sama berada dalam majlis ilmu. Walaupun boleh jadi kita masih lagi berada dalam mood raya sebab Syawal tak habis lagi. Depa kata puasa sebulan, raya pun sebulan. Jadi kalau nak kira raya sebulan maka tak habis lagi ya. Tapi kalau nak kira raya dalam Islam, kira raya hak pertama. Sebab tu bila masuk raya kedua kita dah boleh dah mula nak puasa sunat. Puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Mungkin ada di antara ibu-ibu ayah-ayah dah selesai dah puasa sunat, dah raya dah. Raya tu pun tuan-tuan kita yang bagi nama raya. Kan? Raya puasa 6. Boleh jadi ada hak baru mula. Boleh jadi ada antaranya kita tanya, berapa hari dah puasa sunat? Dia kata tak banyak dah Ustaz. Berapa hari? Ada 6 hari. 6 hari lagi memang tak banyak tapi maknanya tak mula lagi lah. Jadi insya-Allah ada kesempatan kita buat insya-Allah walaupun sunat, satu amalan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala yang sangat besar. Jadi alhamdulillah sebulan kita tangguh kuliah maghrib sebab bagi laluan kepada tarawih. Jadi alhamdulillah lepas daripada raya ni kita mula balik kuliah maghrib. Dan insya-Allah bermula daripada malam ni pada Jumaat yang pertama, minggu yang pertama insya-Allah saya akan datang sini untuk kuliah bulanan lah. Sebelum ni mai kuliah subuh, kadang-kadang mai, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada sebab mengisi kekosongan yang ada di masjid. Jadi insya-Allah mulai daripada malam ni saya cadanglah insya-Allah nak guna pakai kitab 40 hadis kehidupan alam barzakh dan juga akhirat, yang mana semua kita pasti akan melalui fasa ni insya-Allah. Semua kita akan berada nanti di alam barzakh. Semua kita akan mati dan akan berhimpun semula di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala ataupun juga di alam mahsyar nanti insya-Allah. Ala kulli hal, hari ni Allah masih bagi kesempatan kepada kita untuk berada di atas dunia lagi. Walaupun dunia ni sallallahu alaihi sayyidina Muhammad satu sifat yang sifatnya sementara sahaja. Sifat dunia ni sementara sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tempat yang hakiki untuk kita ni adalah akhirat Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu sebagaimana yang kita duk dengarlah dalam Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dunia ni sifat dia sementara, tapi Allah kata ramai manusia ni dia utamakan kehidupan dunia. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Allah dalam surah apa? Al-A'la, yang sebulan kita duk dengar imam baca. Sebulan tuan-tuan imam baca surah ni. Ada imam baca yang tak ada rasa, ada imam baca ada rasa. Kan? Ada imam baca rasa apa? Rasa sedih. Pasal apa? Boleh jadi dia faham.
Faham Allah dah bagi peringatan dalam ayat ni. Allah cerita sifat-sifat orang yang berjaya ni. Tapi ujung tu Allah kata apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi kebanyakan kamu, kata Allah, tidak melakukan yang demikian. Demikian apa? Sifat yang Allah cerita ni berkaitan dengan orang yang berjaya ni. Nah, Allah kata kamu tak lakukan yang demikian, kata Allah. Bahkan apa? Bahkan kamu utamakan kehidupan dunia. Walaupun Allah dah abang dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah jadikan kita, Allah cerita sifat manusia ni macam mana. Kebanyakan kamu, kata Allah, dia tak peduli. Dia akan utamakan kehidupan dunia, walaupun dunia ni sifat dia sementara. Padahal kata Allah, wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal kata Allah, kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal untuk kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, sebab itulah dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain pun Allah kata apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ingatlah, kata Allah, bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan malam ni kita masuk dalam mukaddimah je lah, insya-Allah. Nanti tuan-tuan dah beli kitab, kita akan masuklah dalam hadis yang pertama berkaitan dengan perjalanan menuju ke alam barzakh, ke alam kubur. Kita panggil alam kubur. Nah, dalam kitab dia kata alam barzakh, alam kubur tu samalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kitab ni tak mahal tuan-tuan, RM10 ya. Kita top up handset RM10, tahan kot 5 hari kan. Tapi kalau beli kitab ni RM10, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, insya-Allah tuan-tuan, bukan kata tahan 5 hari, bahkan insya-Allah manfaatnya untuk dunia dan akhirat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah tuan-tuan. Nah, jadi malam ni kita tengok mukadimah, dan tuan-tuan pun tak ada kitab lagi, tak apa, dengar je Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mustami'an, tak apa, jadi dengar, orang yang dengar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an kan. Nanti dah ada kitab aliman muta'alliman, insya-Allah boleh jadi orang yang muta'alliman, yang main mengaji dia bawa kitab. Jangan beli-beli kitab tak bawa tuan-tuan, simpan. Awal-awal banyak bawa kitab, mau dah tengah tuan-tuan tak ada dah, tinggal 2-3 orang bawa kitab, tak tahu pergi mana kitab. Ada juga tu pun. Nah, jadi insya-Allah bagi istiqamah lah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah. Nah, kitab ni disusun disusun hadis-hadis ni oleh Al-Fadil Ustaz Zamri bin Hashim, mudir Ma'had Taujih Al-Islami Kota Aur, Kuala Batah. Ataupun dekat dengan Penaga, dekat dengan Kuala Muda Penaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, antara anak murid kepada almarhum Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam. Kalau tuan-tuan tengok kitab almarhum Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam, kitab dia banyak 40 hadis dia susun. Sebab itu Ustaz Zamri ni juga, dia bila susun hadis dia akan buat 40 hadis berkaitan sekian, di antaranya malam ni 40 hadis tentang kehidupan di alam barzakh dan juga akhirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya baca mukaddimah pada malam ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan saya menyusun kitab 40 hadis kehidupan di alam barzakh dan akhirat. Kitab ini menceritakan perjalanan yang bakal kita tempuhi bermula selepas meninggal dunia. Ia merupakan perjalanan yang sangat jauh. Kita mendoakan semoga penghujung perjalanan ini kita akan sampai ke syurga, insya-Allah. Nah, baik, pada perenggan yang pertama ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak kata penyusun berkaitan dengan apa? Pertamanya nak amak kitab ni cerita perjalanan yang bakal kita tempuh. Bermula bila? Bermula ketika mana kita meninggalkan dunia ni. Itu panggil alam barzakh, alam kubur. Nah, dia kata perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan yang mengambil masa sangat lama.
Nah, kita tengok ada manusia yang mati, yang meninggal tuan-tuan lama dah. Bahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun lama dah, lama. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita pun ribuan tahun. Nah, ribuan tahun. Bagaimana dengan umat-umat Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka ni berada di alam barzakh, akan dibangkitkan semula di yaumil mahsyar nanti. Setelah berlakunya kiamat, semua akan dibangkitkan. Bukan kata umat Nabi Muhammad je tak, tapi semua umat akan dibangkitkan. Semua Nabi akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti, selepas daripada hari kiamat nanti di yaumil mahsyar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita hidup di dunia ni walaupun 70 tahun rasa lama, tapi orang yang duduk di alam barzakh lagi lama daripada kita. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita mendoakan semoga penghujung perjalanan ini kita akan sampai ke syurga, insya-Allah. Tu harapan kita semua. Tu harapan kita. Nah, nak tahu di antara tandanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengoklah waktu mana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengoklah bagaimana saat kita dijemput kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada tanda-tandanya dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad juga dinyatakan tanda-tanda orang yang mati husnul khatimah, kematian yang bermakna. Di antara tandanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni tanda husnul khatimah. Kita duk minta saban kali dalam doa kita, tiap kali lepas mayang kita minta, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Kita minta ke Allah, ya Allah, kurniakanlah kami kematian husnul khatimah. Nah, kematian yang baik, kematian yang elok, kematian yang mula. Mati dalam kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, mati di tempat yang mulia, di masjid-masjid, mati dalam majlis ilmu, mati tengah sujud, mati tengah puasa, mati baru lepas sedekah tuan-tuan, baru lepas buat baik. Husnul khatimah, mati dalam keadaan yang mulia. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita minta juga ke Allah, jangan kau matikan kami, jangan kau akhirkan kehidupan kami dengan su'ul khatimah, kematian yang buruk, kematian yang tak elok, kematian yang jijik. Kematian yang tengah kita mati ni tengah buat apa? Tengah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mati dalam keadaan kita melakukan kemungkaran kepada Allah, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun sesama makhluk. Waktu tu malaikat mencabut nyawa kita, wal a'yadu billah. Sebab mati ni sekali tuan-tuan, bukan hidup je sekali, mati pun sekali ya. Bila mati ni jangan minta dah nak balik mai dunia. Allah dah cerita dalam Quran dah, tak ada peluang kita nak balik mai dunia dah, tak ada kesempatan nak balik mai dunia dah. Mintalah macam mana pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada dah peluang, tak ada dah kesempatan kita nak balik mai dunia ni, tak ada dah. Mati ni dia main tiba-tiba. Nah, sebab tu dalam Quran kita buka surah Luqman. Surah Luqman ayat 34, ayat lah tu. Nah, Allah kata apa dalam ayat tu? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Allah bang dalam ayat tu, pertamanya Allah kata tak ada satu orang pun yang dia tahu, yang dia pasti mengetahui apa yang dia akan usahakan esok. Sama ada baik buruk, walaupun dia ada dah niat dia nak buat benda baik. Orang jahat mungkin ada niat nak buat benda buruk, tapi tak pasti lagi benda tu boleh jadi, tak boleh jadi, belum pasti lagi. Nah, kemudian Allah kata apa? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui, kata Allah, termasuk saya, tuan-tuan, ibu-ibu di belakang, tak ada siapa pun yang mengetahui, kata Allah, bi ayyi ardin tamut, di bumi mana, di negeri manakah dia akan mati.
Kita kalau bagi pilihan, kita nak matilah di tempat-tempat yang mulia. Kalau musim pi haji, pi umrah, nak mati di sana. Nak mati di sana. No, bumi yang Dajjal pun tak boleh masuk. Mekah, Madinah, Dajjal tak boleh masuk. Orang munafik pun akan diusir keluar nanti. Dengan sendirinya mereka akan keluar daripada dua negeri ni, Mekah dan Madinah ni. Nak mati di tempat yang mulia kalau diberi pilihan kepada kita, tapi tak ada siapa pun yang pasti mengetahui di mana dia akan meninggal dunia, di mana dia akan mati. Walaupun kita ni duduk tang ni, nak mati tang ni. Kan? Kadang-kadang tak mati tang ni, dia mati kat jalan. Mati kat highway. Ada orang pergi raya rumah anak dia, duduk sini lama dah, lama pergi raya rumah anak dia 2 hari je tuan-tuan, tiba-tiba meninggal rumah anak dia. Tak meninggal sini, duduk sini punya lama, pergi rumah anak 2 hari je, meninggal rumah anak. Tak meninggal pun sini. Tu Allah abang, tak ada siapa pun yang dia tahu di mana dia akan mati. Sebab bila datangnya kematian ni, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 61. Allah abang apa? Bila datang ajal kita, datang kematian kita, bila Allah wakilkan malaikat maut cabut nyawa. Malakul maut Azrail cabut nyawa sekian-sekian orang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ni Allah abang. Sebulan Ramadan baca Quran sampai khatam, takkan tak jumpa ayat ni. Takkan tak jumpa ayat ni. Dalam Ramadan tuan-tuan bagus kita ni ingat nak buat ibadat. Sebab tu Allah kata dalam Nabi kata dalam hadis, Allah sediakan syurga untuk kita ni. Idza jaa ajalu idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Mai je Ramadan, Allah buka seluas-luas pintu syurga. Allah nak bagi kita ni peluang masuk syurga. Buka luas sungguh jalan kebajikan dan kebaikan suruh kita buat nak masuk dalam syurga. Nak jadi ahli syurga. Allah tutup pula pintu neraka. Sempitkan peluang untuk buat dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tolong lagi kita dalam bulan Ramadan. Wasulsilatis syayatin. Allah ikat setan. Allah ikat depa ni. Nak bagi kita jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benar hamba kepada Allah, nak mencapai martabat, darjat la'allakum tattaqun. Tapi tuan-tuan, malam raya ni setan kena lepas. Kena lepas dah. Malam raya setan kena lepas. Kita seronok sebab nak raya, setan pun seronok. Sebab depa hak kena ikat lepas dah. Sebulan kita boleh tundukkan nafsu kita, ibu-ibu, ayah, adik-adik, abang sekalian. Nak tengok benda maksiat pun Allah Astaghfirullahalazim, teringat puasa, sayang puasa. Masuk Syawal ni tuan-tuan, hak duk tahan maksiat lama dah, tiba-tiba boleh buat maksiat balik. Bulan Ramadan nak pakai pakaian hak mendedahkan aurat ni, duk rasa tak boleh bulan ni bulan Ramadan. Sebab tu kita ni kun rabbaniyun wala takun ramadaniyun. Kena jadi hamba kepada Allah, jangan jadi hamba kepada Ramadan semata-mata. Berlalu Ramadan kita buat balik maksiat, kita buat balik kemungkaran, kita buka balik aurat kita yang kita tutup. Sampai kita pergi beraya ni tuan-tuan, punya nak beraya ni, seronok nak beraya, bagus dah beraya, bagus sebab tujuan dia nak sambung silaturahim, bagus. Tapi kita punya syok beraya ni sampai tak semayang pun dah. Sampai tak semayang pun dah. Dia punya seronok nak beraya ni, semayang tak ada. Ramadan hari tu semayang tak pernah tinggal. Bukan kata tak pernah tinggal, Ramadan hari tu semayang di masjid. Tiba-tiba main raya tuan-tuan, semayang pun tak dah. Yang ni kita kena tanya balik iman kita. Adakah kita capai la'allakum tattaqun? Ramadan kita tundukkan nafsu kita tuan-tuan. Tiba-tiba main Syawal, kita ikut nafsu kita balik. Sepatutnya keluar Ramadan, kita duduk madrasah tarbiyah Ramadan sebulan tuan-tuan. Bila raya ni, raya dia nama Aidil Fitri. Maknanya balik kepada fitrah kita. Suci, murni dah. Sebab sebulan ni kita basuh diri kita dah. Tonyoh dah tuan-tuan, berkelorok dah.
Duk istighfar banyak dah. Ada hak teriak pun ada bulan Ramadan. Mai duk qiyamul lail ustaz duk bawa hak teriak pun ada. Alhamdulillah. Tapi tiba-tiba bila Ramadan berlalu, tuan-tuan, mai bulan Syawal, kita balik pada perangai lama. Jaya tak berjaya, tanyalah iman kita. Kita suluhlah tengok, kita ceklah tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita takut pasal apa? Kita tak tahu dan tak dan nak jumpa peluang Ramadan akan datang ni. Peluang untuk kita jadi jutawan pahala. Ramadan ni kita boleh jadi jutawan pahala sebab ibadat ni kita buat dalam bulan Ramadan ni pahalanya sangat luar biasa. Luar biasa, tak sama tuan-tuan. Semayang fardu ni Allah ganda. Contohlah amalan fardu kata Nabi, Allah ganda sehingga 70 kali ganda. Ba'diyah kita buat tadi, qabliyah kita buat tadi, Allah bagi pahala seperti ibadat fardu dalam bulan-bulan lain. Sebab tu Ramadan ni boleh jadi jutawan pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak jumpa pula kan Ramadan akan datang ni? Kita nak, tapi tak pasti Allah izin atau tidak kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Sebab apa? Ni Allah kata fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Kemudian apabila sampai ajal kematian mereka, kata Allah, siapa mereka tu? Termasuklah saya, termasuklah kita. Semua hak hidup ni. Bila datang ajal mereka, kata Allah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal kita, datang ajal mereka, kata Allah, mereka takkan dapat minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikemudiankan. La yastakhiruna sa'ah, untuk dilewatkan, dilambatkan. Dah Allah kata depa tak boleh minta, kita tak boleh nak minta dah ke Allah. Bukan makna tak boleh minta dah. Kalau minta pun tuan-tuan, Allah tak akan bagi kat kita. Allah tak bagi. Dalil dia kat mana? Suratul Munafiqun. Yang ada imam kadang-kadang jadi imam dia baca hari Jumaat. Bila ada orang minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tangguh ni, tangguh, tak mati lagi, tangguh. Waktu nak mati minta tangguh. Kan? Tangguh Ustaz, wahai Tuhan. Sikit masa je lagi. Allah jawab balik, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah abang guna kalimah lan pula tu, ayat tu. Maknanya tak ada peluang tuan-tuan. Allah takkan layan permintaan kita ni, minta tangguh Sat, wahai Allah, tunggu Sat, jangan cabut lagi nyawa. Dah, Allah kata Allah takkan layan permintaan ni. Mintalah, Allah takkan bagi peluang ni. Allah takkan tangguh dah. Allah bagi peluang hidup bagi kita ni lama dah. Tiba-tiba mai saat nak mati ni, malakul maut nak mai cabut nyawa ni, waktu tu kita duk merayu ke Allah, ya Allah, sikit lagi ya Allah. Sebab apa? Dengan sikit itulah tuan-tuan kita nak buat ibadat. Dengan sikit itulah kita nak istighfar. Dengan sikit itulah kita nak bertaubat. Dengan sikit itulah kita nak sedekah. Waktu tu baru nak taubat, nak minta bagi Allah clear dosa kita. Kan? Sebab tu kalau kita bertaubat waktu nyawa ni sampai dekat ghargharah ke halqum dah, roh sampai tang ni dah tuan-tuan, kita taubat pun Allah tak terima dah. Tak terima dah. Lah ni lah kena bertaubat, lah ni lah kena minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tama Allah kata, tak akan dikemudiankan walau sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak pula mereka akan dapat meminta untuk didahulukan. Ustaz, ada anak mati pun ada juga. Biasa dengar ni tak mau mati. Kan? Minta untuk didahulukan, untuk dipercepatkan pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun kita tengok ada orang tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila dia kecewa dalam kehidupan dia,
kecewa dalam kehidupan dia, dia minta, wahai Allah, cabutlah nyawa aku ni, aku tak sanggup dah dengan ujian yang kau bagi kat aku ni, ambil lah nyawa aku ni. Orang kecewa. Tuan-tuan, ada tak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang orang hak macam ni? Ada. Bahkan tuan-tuan, dalam Islam ni kalau kita nak minta, contohlah Allah uji kita ni dengan satu penyakit yang sangat berat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita rasa tak termampu dah nak tanggung, walaupun dalam Quran Allah habaq dah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan menguji hamba-hambanya ni lebih daripada batasan kemampuan hambanya. Allah nak bagi pahala sabar, Allah nak angkat darjat. Kita buat dosa banyak, Allah uji kita, Allah nak bersihkan dosa kita. Sebab dengan sabar ni pahalanya yang Masya Allah sangat dahsyat pahalanya. Orang yang mampu bersabar, Allah nak angkat kedudukannya daripada satu orang yang hina, Allah nak bagi dia mulia. Puluhan tahun buat dosa, tiba-tiba dapat hidayah, tuan-tuan nak berubah, Allah uji, Allah uji, Allah uji, Allah uji, terduduk dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena muhasabah, kena fikir balik berapa lama kita buat dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah nak bersihkan dosa kita. Tuan-tuan, balik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, janganlah seseorang daripada kamu mencita-citakan kematian kerana suatu mudarat yang menimpanya. Macam tadi saya sebut, berat ni ujian ni, tak mampu dah nak tanggung ni ustaz. Nabi kata, janganlah salah seorang daripada kamu mencita-citakan kematian kerana satu mudarat yang menimpanya, yang dia tanggung. Dia rasa berat sangat dah ujian Allah bagi kat aku ni. Asal apa berat sangat ni? Orang lepas Allah uji juga, tapi taklah seberat aku ni. Lepas satu-satu, lepas satu-satu, lepas satu-satu, berat ujian Allah bagi kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Namun kata Nabi, fa in kana la budda fa'ilan, kata Nabi, namun jika dia tak dapat lari daripada memintanya, habis dah tuan-tuan, tak tahu nak buat macam mana dah. Kalaulah kata Nabi, dia tak dapat lari daripada meminta, Nabi ajak cara kita nak minta macam mana ke Allah. Falyaqul, kata Nabi, maka berdoalah, kata Nabi, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Wahai Allah, hidupkanlah aku jika sekiranya kehidupan itu yang terbaik bagi aku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan matikanlah aku, wahai Allah, jika sekiranya kematian itu yang terbaik bagi aku. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada sahabat Nabi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kalau dah rasa berat sangat nak tanggung, ni doa hak Nabi ajak. Tak reti nak baca bahasa Arab, tuan-tuan, baca bahasa Melayu. Ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya kehidupan ni baik untuk aku. Kan? Ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya kehidupan ni baik untuk aku, dan matikanlah aku, wahai Allah, sekiranya kematian itu juga yang terbaik untuk aku. Maknanya apa? Kita berlapik. Dalam kita duk minta doa ni berlapik. Sebab yang maha mengetahui di sebalik ujian yang Allah bagi ni, kesakitan yang Allah bagi ni, mudarat yang Allah bagi ni, yang maha mengetahui siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa dia bagi ujian ni? Sebab tu kita serah balik kepada Allah. Penyakit datang daripada Allah, serah balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kehidupan ni baik, wahai Allah, hidupkanlah aku. Seandainya kematian ini terbaik untuk aku, wahai Allah, maka matikanlah aku. Ni Nabi ajak sallallahu ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Semua daripada kita ni pasti akan balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sedia ataupun tidak,
tu je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Sebab tu jangan duk asyik suluh orang sangat. No, pakat-pakat suluhlah diri sendiri sama. Macam lah duk tanya kamu senam ni. Kamu senam ni. Ya. Hak duk tanya pun tak puasa kan kita tu mau dulu puasa. Selesai hak kita, tuan-tuan, peringat kawan-kawan. Peringat je, jangan duk pelekeh pula. Amalan sunat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum sampai ke destinasi yang kita dambakan itu, kita akan melalui banyak persinggahan. Kita juga akan diajukan banyak soalan-soalan. Soalan tentang harta, soalan tentang ilmu, tentang masa, tubuh badan, dan semua nikmat yang lain. Semua ni Allah akan tanyalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ni orang yang banyak harta, maka nanti kita akan dihisab di mahsyar nanti. Boleh jadi sebab banyaknya harta kita, maka lambatlah kita. Lambat. Walaupun insya-Allah kita akan masuk syurga, tapi lambat. Sebab apa? Harta kita ni banyak. Harta kita banyak. Tu kalau kita orang yang amanah, orang yang jujur. Bagaimana kalau orang yang ada harta tapi tidak amanah, tidak jujur, dan apatah lagi harta itu datang pada sumber yang haram. Ada ilmu, Allah akan tanya, beramal tak dengan ilmu? Kita ni ramai tuntut ilmu ni. Sebulan 30 malam ada kuliah. Contoh tuan-tuan, 30 ustaz duk main hak maghrib saja, hak subuh tak kira lagi. Tambah hak subuh pula kata seminggu 2 kali, 4 minggu 8 kali, 38 tok guru main duk mengajar. Banyak dah. Banyaklah kalau ikut ilmu tu. Kan? Banyak. Tapi adakah dengan ilmu tu kita beramal? Kita beramal. Ada masjid hebat, tuan-tuan. Panggil hak main kuliah ni level-level tok-tok guru mereka panggil. Setakat hak cak ayam macam saya ni kira tak panggil. Anak abang kata kemas. Level tok guru je main mengajar. Hebat tak? Hebat. Alhamdulillah. Senang nak dapat tok guru main mengajar tempat kita. Tapi itulah, tuan-tuan, hari ni zaman kita ni tok guru keluar main tempat kita. Main tempat kita. Kita nak keluar rumah main cari tok guru pun tak mau. Tok guru main tempat kita, tuan-tuan. Dulu nak mengaji kena cari tok guru. Tok guru tak keluar pondok. Dia duduk dalam pondok. Nak panggil main duduk kuliah macam lah ni payahlah, tuan-tuan. Susahlah. Nak mengaji pergi pondok. Lah ni tok guru mau main dah tempat kita, mau main masjid, mau main surau dalam qaryah kita. Kita pula tak mau main. Tak tahu. Kita tak mau main juga. Berat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan sekalian. Dia duk abang saya, ustaz, saya tak dapat hidayah lagi, ustaz. Saya ni tak sampai seru. Saya ni duk abang kata dia jahil, tak sampai ilmu kat dia. Dia tak mau cari, tuan-tuan. Zaman kita ni nak abang kata kita ni jahil, tak sampai ilmu kat kita ni, bukan zaman dia dah, tuan-tuan. Ni hak tak main boleh tengok ni Hak Haji Ibrahim buat live ni. Hak tak duduk sini, tuan-tuan, hak duduk mana hala tu, dia boleh tengok hak live ni. Boleh tengok hak live ni. Hak kita nak kata saya bayar ustaz, ilmu tak sampai. Mana alasan, tuan-tuan? Kita bagi alasan tu atas dunia pun tak lepas. Apa tak lagi alasan tu nanti nak bagi dekat Allah Subhanahu wa taala akhirat nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita duk tunggu orang pergi cari kita. Kita duk tunggu orang pergi jemput kita, bawa mai. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, tunggu jugalah. Takut orang tak sampai, malaikat maut yang sampai. Kan malaikat maut yang sampai, tuan-tuan, balik awal. Sebab jenis malaikat maut ni dia tak kira hang duk tang mana pun. Hang duk lautan rimba sekalipun, tuan-tuan, hang tak ada api, pakai jenis manual, tak ada elektrik ni. Lautan rimba. Ayak pakai ayak bukit ya, tuan-tuan. Hang duk dalam gua ni orang cari, Allah, payahnya nak cari, nak kena panjat bukit baru boleh pergi jumpa hang, punya susah, tuan-tuan. Tapi bagi malaikat maut tak susah. Bagi malaikat maut tak susah. Dalilnya apa? Dia akan mati.
Orang ni duduklah dalam hutan belantara mana pun, dalam cerak mana pun, dalam gua mana pun tuan-tuan, dia akan mati. Sebab apa? Allah suruh malaikat maut cabut nyawa dia. Tak susah bagi malaikat maut tuan-tuan. Kita susah nak pergi cari dia. Sebab tu sebelum malaikat maut jumpa kita, kita hijrahlah, kita berubahlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan sekalian, muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingat mati ni, sebab Nabi kata orang yang cerdik, kata Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang cerdik ni orang yang banyak ingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Dan yang paling elok persediaannya untuk kehidupan selepas mati. Bila dia ingat mati, dia buat isti'dad, dia buat persiapan untuk kehidupan lepas dia mati. Dia nak bagi elok kehidupan lepas dia mati, tuan-tuan. Sebab tu tak, dunia ni dia susah payah, tuan-tuan. Susah payah. Nak main rasa berat, paksa diri main. Hujan, tuan-tuan, bawa keluar kereta. Allah, ustaz naik motor, payung kau atas. Susah payah tak dunia, sebab dia nak bagi elok tempat dia lepas dia mati. Nak bagi tenang, nak bagi damai tempat lepas dia mati. Bahagia tempat dia lepas dia mati. Ni orang cerdik, orang dia ingat mati. Orang dia ingat mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu Nabi kata, ulaika kal akyas. Mereka itulah orang yang cerdik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia tahu dunia ni sifat dia sementara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, Allah akan tanya segala-galanya. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Surah apa? At-Takatsur. Surah ni ramai kita dah hafal. Hujung sekali tu Allah kata, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kata Allah, kamu akan ditanya tentang segala nikmat yang Allah bagi kepada kamu. Nikmat ketika hidup yang Allah bagi kat kita ni, Allah akan tanya. Satu demi satu demi satu Allah akan tanya. Azan kan terus lah. Azan terus. Terus ya imam. Terus ya. Kena tanya tu rumah, biasa mai kuliah subuh. Subuh dia tak ada azan dah, ada azan subuh kan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sambung sikit kan tuan. Tu Allah abang. Allah akan tanya nikmat yang Allah bagi. 70 tahun kita hidup, 80 tahun kita hidup, nikmat apa yang kita dapat, Allah akan tanya. Satu demi satu nikmat yang Allah akan tanya kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita akan ditanya tentang tubuh badan kita dan semua nikmat yang lain. Ketua keluarga akan ditanya tentang keluarganya, dan pemimpin akan ditanya tentang kepimimpinannya terhadap rakyatnya. Ketua keluarga siapa? Kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki ni Allah kata dia pemimpin, ketua kepada perempuan. Kan? Kita orang lelaki ni pemimpin kepada wanita. Kita ketua keluarga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu sebagai ketua keluarga ni Allah abang apa dalam Quran? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kan Allah abang dalam Quran, hei orang-orang yang beriman, kata Allah, qu anfusakum, jagalah diri kamu, peliharalah diri kamu, kata Allah, wa ahlikum nara, dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Pertama kita dulu Allah suruh jaga, kita dulu Allah suruh pelihara. Maknanya macam mana nak jaga diri kita daripada api neraka? Ayah-ayah, abang-abang, para suami sekalian, macam mana kita nak selamatkan diri kita daripada api neraka?
Sebab Allah kata qu anfusakum, diri kita dulu. Macam kita main malam ni lah cara dia antaranya, iaitu dengan kita main duduk dalam majlis-majlis ilmu, main mengaji. Kita nak buat ibadat apa pun dengan ilmu, bukan boleh buat ikut suka. Kita nak semayang kena ada ilmu, kita nak puasa kena ada ilmu. Ni nak main korban pula tuan-tuan, Zulqa'dah, Zulhijjah, nak main buat korban pula, kena ada ilmu. Bukan ikut suka kita aja, nanti nak bagi daging pun ikut suka kita. Tak, buat korban satu tumpuk dia nak ambil belakang tuan-tuan. Kalau setakat kita nak makan tuan-tuan, boleh beli je daging korban tu, lah pun boleh beli. Tapi sebab apa kita masuk bulan tu, Zulhijjah tu kita masuk, kita sebab apa? Sebab nak buat ibadat, nak jadi ibadat. Kalau kira nak makan lah boleh beli tuan-tuan, makan lah, nak makan puas-puas. Kan? Jadi buat ibadat ni, nak sah ibadat dengan ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak selamat dari kita daripada api neraka ni dengan cara kita main mengaji, main duduk dalam majlis ilmu. Kan? Nak bagi betul ibadat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak bagi kita ingat kepada Allah, nak bagi kita ni menyesal dengan dosa-dosa yang kita buat. Sebab orang yang ingat kepada mati, sifat dia apa dia? Dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak tangguh-tangguh. Dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tak tahu bila dia mati, tak rugi kah? Tak rugi pun dia bertaubat walaupun tak mati. Tapi yang ruginya bila tak taubat, tiba-tiba mati. Itu rugi besar. Dia akan segera bertaubat. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Faedah orang yang ingat mati ni, hatinya bersifat qanaah. Apa qanaah tuan-tuan? Qanaah ni maknanya rasa cukup, rasa redha dengan rezeki yang Allah bagi kepada dia walaupun sikit. Cukup rasa bersyukur tu ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasa bersyukur, rasa cukup, qanaah, sentiasa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, faedah orang yang ingat kepada kematian ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia gemar untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia seronok tuan-tuan buat ibadah ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lazat dia buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni tiga faedah orang yang ingat kepada mati. Segera bertaubat, hatinya bersifat qanaah, cukup, redha dengan rezeki yang Allah bagi walaupun sikit. Yang ketiganya, dia gemar beribadah, seronok beribadah, lazat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu juga dengan kepimpinan, Allah akan tanya juga. Pemimpin, Allah akan tanya juga. Kita ni pimpinlah rumah tangga, suami pemimpinlah rumah tangga, hal tu pun Allah akan tanya tuan-tuan. Bagaimana kita ajak isteri kita ni, bagi dah agama dekat isteri kita ni. Kalau kita tak mampu tuan-tuan, main masjid bawa lah main sekali. Afdal main masjid ni orang lelaki, main duduk majlis ilmu ni orang lelaki. Tapi kalau kita tak mampu nak ajak isteri kita, kita tak pandai nak cerita kat dia, kita dengar pun lepas habuan kita je, kita main bawa depa sekali. Boh kat belakang, seat motor panjang tuan-tuan. Bukan hak depan je ada seat, belakang pun ada seat, bawa main sekali. Tak ada juga ustaz, ada kuliah muslimat, hantar depa main dengar kuliah muslimat. Kurang-kurang lepas habuan kita ni, suami, ayah, lepas habuan kita. Kita tak mampu nak mengajak, tapi kita bawa main. Tak mampu nak mengajak, kita hantar mereka main kuliah muslimat. Lepas habuan kita, insya-Allah, tak usaha yang kita buat tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah juga dengan pemimpin, kepimpinan yang lebih besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pemimpin negeri, pemimpin negara, pemimpin qarya, semuanya akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan
soalan-soalan itu dapat menyelamatkan kita, bukan menyukarkan kita, insya-Allah. Kita pegang Qaryah pun takut dah tuan-tuan, pegang masjid pun takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Kita hak jadi imam pun takut. Orang tak main masjid, kita apa, Allah akan tanya kita pasal apa depa tak main masjid. Nak pengurusi masjid pun nanti Allah akan tanya juga apa kita buatkan masjid. Kita ajak doa main masjid, Allah akan tanya mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Ibu-ibu ya ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang tuan-tuan. Bukan senang. Lebih-lebih lagi untuk urusan agama Allah Subhanahu wa taala ni banyak tanggungjawab dan perlu banyak kesabaran. Insya-Allah. Mudah-mudahan usaha kita ni tuan-tuan, kita membangunkan rumah Allah Subhanahu wa taala ni ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita, insya-Allah. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita akan ditanya tentang nikmat pendengaran, penglihatan dan hati, yakni fikiran, dan soalan tentang niat dalam melakukan amal soleh. Adakah niatnya ikhlas ataupun tidak? Wallahu taala a'lam. Tak habis tuan-tuan, kita berhenti situ dulu. InsyaAllah banyak umur kita jumpa lagi. Kuliah akan datang pada bulan 6 ni, insya-Allah Jumaat minggu pertama. Kita akan sambung balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedikit lagi mukaddimah sebelum kita masuk kepada hadis yang pertama, insya-Allah, dalam kitab ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sekadar tu saya minta ampun, saya minta maaf banyak-banyak andai dah terkasar bahasa, tertinggi suara, terlajak masa pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita melakukan amalan kita. Kita tuntut ilmu, kita main mengaji, kita main belajar. Mudah-mudahan Allah kurniakan juga kepada kita kekuatan untuk kita beramal dengan setiap ilmu ni. Tuan-tuan, sebab ngaji ni ramai orang boleh mengaji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi nak beramal dengan ilmu tu tak ramai orang boleh beramal. Kadang-kadang tahu tak benda ni dosa, tahu tak benda ni Allah marah, tahu tak benda ni Allah murka, tahu. Tapi dalam masa yang sama kita masih lagi buat. Tuan-tuan di sini alhamdulillah lah, kalau kenuri sewa ruang masjid ni tuan-tuan boleh buat nuri di sini. InsyaAllah kot tak dengar konsert-konsert dah buka menyanyi ke karaoke ke, tak ada kot ini. Ada tak imam? Kalau buat sini dalam ni tak ada selamat tahun tu tapi kalau buat jenis buat ada rumah ni belum tentu. Walaupun dia main mengaji tapi main kenuri tuan-tuan, dia buh lagu dangdut kan, dengan kita duk makan kaki duk terangkat nah. Duk buka dangdut lagi walaupun main mengaji kan, kita tegur amboi haji zakat, dia kata anak-anak ustaz anak-anak, nampak kita kalah dengan ayat tu tu saya kata bahawa tu contoh kita faham tak benda tu, faham tak boleh buat kan, tak boleh buat, kita faham tak boleh buat tapi kita buat juga. Macam itulah contoh dia. Satu lagi nak pesan kenuri ni, kalau jenis dok pasang speaker tu, hang tak kira lah nasyid ke lagu ke, jangan pasang kuat sangat sampai nak sembang pun tak dengar, lebih pada orang pekak lagi. Dia kena bertempik nak cakap kajuh mana dua sebelah kena cerekah. Sebab tak dengar tu speaker kuat sangat. Betul tak tuan-tuan ni? Nak sembang dengan orang sebelah kena duk cerekah, kawan pun duk macam tu. Apa dia? Tak dengar pasal muzik kuat sangat. Jangan kuat sangat, sedang-sedang sudahlah. Orang main jumpa kadang-kadang nak sembang juga kan. Jadi itu tak kira lah tuan-tuan, nasyid ke apa tak lagi jenis lagu ke, itu kira pukul rata lah. Jangan kuat sangat. Kadang-kadang main jumpa kat rumah nuri tu nak sembang pun lama tak jumpa kan. Jadi kita jagalah itu bagi elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sekadar tu kesempatan saya main ni tuan-tuan, duk bulan Syawal lagi, saya ambil kesempatan ni nak ucap selamat Hari Raya Aidil Fitri, maaf zahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Jawablah tuan-tuan tu ucapan Nabi ajak tu, minna wa minkum taqabbal ya karim. Tu ucapan Nabi ajak.
Huruf kita ni di sini tempat kita ni selamat hari raya lah. Itu bahasa kita. Nah, mudah-mudahan Allah kurniakan lagi kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang insya-Allah. Amin. Wallahu taala a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلنا من أهل العبادة ولا تجعلنا من أهل المعصية اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم